Aku suka buat cerita macam ni. Macam Mada muda lagi kan. Astaghfirullahalazim. Semoga Allah beri kekuatan. Oh, faham. Macam tu. Ada ayat-ayat yang kita macam wow, dia gunakan ayat itu ya. Buat apa? Daripada kita stres, tak apalah. Pak nyanyilah sampai pingsan, kita tak ada hal ni. Selagi saya boleh telan, saya telan. Selagi saya boleh hadam, saya hadam. Kenapa you nak mendesak I, memaksa I untuk I sign kontrak dengan you? Saya pun tak tahu siapa, kenapa dia keluarkan. Benda dah tak ada dah. Keluar air mata darah pun tak boleh buat apa dah. Ish, tengok teaser tadi macam-macam lah kan. Marah, Rainis marah, Kak Zarina nangis. Apa jadi ni Kak Melody ni, macam-macam cerita ni. Assalamualaikum dan hai semua, bersama dengan saya Ain Idrus dalam Melody. Okey, korang kat rumah tu ready lah panggil yang kat luar tu semua kan. Masuk Melody nak start. Bukan apa, korang tak nak dengar kan cerita sensasi ni khas untuk korang semua. Cerita minggu ni panas dia, bukan main tau. Panas betul. Dan kita setiap minggu mesti akan ada hos jemputan kan. Kalau korang tengok Jana dah datang, Era dah datang, Cik Tor semua dah datang. Minggu ni kita import tau. Dia memang sangat busy lah. Indonesia ke Malaysia. Tak nak buang masa dah. Jom kita jemput dia. Kita ada Baby Shiba. Bujang serau. Mentah. Jangan lebih-lebih. Masuk. Tak boleh. Tak boleh. Kan gelek-gelek tu sampai episod ke depan baru sampai. Tak, Cima takut jalan nanti sakit pinggang kan? Takut terbiasa. Kan aku pun tak ikut. Setiap episod aku macam ni. Dah. Kita baju panjang tak nampak. Yelah, tak nampak. Jadi Shima macam mana? Tengok cerita sekarang busy, back to back. Semua okey tak? Okey sangat-sangat. Shima Alhamdulillah baru lepas rekod single terbaru, iaitu Bujang Sarawak. Ain Sarawak kan? Ya, kita Sarawak lah. Kita Pandai cakap Iban tak? Pandai tak pandai lah. Tak. Nyanyi bahasa Iban? Ya, bahasa Iban full. Bahasa full. Kalau macam tu boleh buat hosting seorang sebab Ain rasa Ain dah tak nak jadi host lah. Awak macam nak carajuk saya ni kan. Awak jadi host lah. Ain, kenapa ni? Tak nak bersara jadi host ke? Ke gimmick Oh, tak jadi tak jadilah. Tak jadilah. Ingatkan Ain buat gimmick. Bukanlah. Yelah sekarang kan artis banyak buat gimmick lah. Kita tengoklah gimmick apa pula ni. Siti Nurdiana. Ya ke, kenapa? Cuba kita tengok kenapa tu? Kahwin ke? Tengok sekarang. Cepatlah, tak sabar ni. Lebih 15 tahun hidup sebagai ibu tunggal, pasti peminat-peminat penyanyi Siti Nurdiana tidak sabar nak dengar berita tentang perkahwinan beliau. Baru-baru ini beliau ada menjawab spekulasi yang mengatakan beliau bakal mendirikan rumah tangga tidak lama lagi apabila video dan gambarnya menggayakan busana pengantin menjadi tanda tanya. Tak apalah Mada, dah ada berita, jangan lupa kongsi dengan Melody, okey? Okey, Mada minta maaf kalau ada yang terasa Mada umumkan ingatkan nak berkahwin lebih tidak InsyaAllah Mada sebenarnya berterima kasih sangat dekat you all yang mendoakan Mada supaya cepat kahwin. Itu adalah doa yang baik. InsyaAllah, amin. Mada sebenarnya nak ajak you all ke majlis resepsi. Terbaca juga bila tengok gimmick ni, ada yang mengatakan macam gimmick apa-apa. Kenapa nak kaitkan perkahwinan dalam gimmick konsert kali ini? Pada yang tak boleh terima tu, mungkin mereka bukan penggemar Nana lah. Kebanyakan penggemar Nana, peminat Nana, diorang terima dengan seadanya. Sebenarnya gimmick perkahwinan ini memang ada membawa erti dalam Nana punya career. Dalam banyak-banyak tema kan, kenapa tema perkahwinan menjadi pilihan Siti Nurdiana untuk konsert 25 tahun ni? Tema perkahwinan itu dipilih adalah represent Kak Nana berkahwin dengan career Kak Nana selama 25 tahun ini dan juga berkahwin dengan peminat-peminat Nana. Tanpa mereka, Nana takkan berada di sini. Tapi kan bila tersebarnya gambar di sebuah butik tu kan, Nana bakal berkahwin tu, ramai peminat mendoakan. Dah tak sabar nak tunggu majlisnya. Betul ke penantian 15 tahun tapi tiba-tiba tak ada? Apa yang Mada boleh katakan kepada mereka yang mendoakan bakal mendirikan rumah tangga? Mada sebenarnya terima kasih sangat dekat you all yang mendoakan Mada supaya cepat kahwin. Itu adalah doa yang baik. InsyaAllah, amin. Mada pun akan mengaminkan doa you all. InsyaAllah, manalah tahu. Tahun-tahun akan datang ke, tahun depan ke. InsyaAllah. Berbalik kepada cakap tentang perkahwinan. Selama 15 tahun Nana bergelar ibu tunggal, tak ada ke terbuka hati ataupun Nana sebenarnya dah trauma untuk mendirikan rumah tangga ataupun bagaimana? Sejujurnya, Nana buka je pintu hati Nana untuk mereka di luar sana
Nana mendekati Nana. Nana ni seorang yang dah didekati. Tapi banyak benda yang lain yang Nana fokus dulu. InsyaAllah bila anak Nana dah besar, kita boleh fikirkan further lah. Siapa je yang tak nak kahwin? Semua orang pun nak berumah tangga dan nak ada penemat. Tapi itulah, jodoh tu belum sampai. Tak tahulah kenapa Tapi tak apa, insyaAllah kita doa yang terbaik. Apa kriteria yang Nana impikan? Rasa macam remaja lelaki pilihan gitu Nana ni jenis yang tak kisah. Siapa saja jadi jodoh Nana terima. Yang penting dia boleh terima Ryan. Boleh betul langsung dan saling lengkap melengkapi. Kita kalau nak cari yang perfect memang tidak lah. Nana ada kelemahan Nana, kelebihan Nana, masing-masing boleh terima. Itu yang penting lah. Secara jujurnya lah, Mada dah ada ke atau belum sebenarnya? Sebenarnya Mada belum ada lagi pengganti InsyaAllah doakan Kau suka buat cerita macam ni, macam Mada muda lagi kan. Saya memang ingin bersara. Saya dah penat dengan kerana industri sebenarnya. Saya penat, bukan saya tidak suka musician luar ke apa ke. Saya okey. Mungkin alasan Datuk ingin bersara adalah penat dengan industri seni kan. Adakah Datuk merasakan ini adalah keputusan yang terbaik? Saya rasa ini keputusan terbaik untuk saya. Lebih baik saya buat benda-benda lain daripada kita bercakap. Sekarang benda tu orang tak support pun. Jadi kita tidak ada gap antara kita dan artis luar, tidak ada gap. Lambat ke artis luar kat sini tak ada langsung kekangan tu kan. Macam kita tidak dapat ke sana. Diorang dengan sewenang-wenangnya kat sini, itu tak apalah, dah rezeki mereka. Tetapi ruang itu terbuka luas sangat. Kita disempitkan kat sana. So, buat apa? Daripada kita stres-stres, tak apalah, kau nyanyilah sampai pingsan, dia tak ada halnya. Dan saya gembira, saya bahagia dalam industri ini. Saya juga pahit maung saya dah lalu dan saya rasa enough, cukup. Jadi lebih baik kita cari jalan untuk ketenangan pula. Apa yang terbuku dalam hati Datuk Atan yang ingin luahkan? Saya kalau boleh untuk generasi sekarang kami dah nak pencen, tak apa. Kami tidak dihargai pun tak apa. Pendapat kami tidak dihargai, tak apa, tak ada hal. Untuk yang mendatang in future, artis muda ni sayang nanti kat mereka kerana mereka terpaksa bersaing dengan orang luar di bumi sendiri. Bersaing tu bagus, tetapi dengan cara-cara yang betul. Tapi sekarang mungkin dah lain lah kerana sosial media lagi power, jadi orang dia boleh kat sana. Tetapi kalau nak cerita macam artis kita yang baru, ada ruang tak untuk ke sana? Itu je saya nak tanya. Apabila orang mendengar yang Datuk ingin bersarakan, mungkin ramai yang terkejut dan berasa sedih. Mungkin adakah perancangan untuk membuat sebuah karya yang terakhir lah buat? Saya akan buat satu farewell concert lah. Saya tak kata saya berhenti menyanyi terus, tak ada. Tapi saya macam kahwin anak wati ke, bolehlah saya nyanyi kan. Nyanyi untuk suka-suka lah. Saya ada benda yang saya nak concentrate. Jadi saya rasa terima kasih kepada peminat yang menyokong selama ini. Terima kasih kepada syarikat rakam yang menyokong. Terima kasih kepada lebih-lebih lagi keluarga saya yang menyokong saya, kerana saya sebenarnya salute dan terima kasih atas sokongan anda kepada saya sehingga saya berada dalam industri sebegini lama dah, 39 tahun. Maknanya cukup 40 tahun tu okeylah tu. Betul. Kan? Selepas bersara ni kan, mungkin apa perancangan? Perancangan saya sekarang saya join dengan satu sahabat saya lah di East Coast Road. Itu je lah buat masa ni perancangan. Mungkin Datuk Atan ada sedikit kata-kata buat penonton melodi di luar sana. Untuk penonton-penonton melodi, terus setia menyokong TV3. Jadi juga melodi ni dah lama bantu industri untuk berkembang. Jadi melodi ni salah satu program yang lama, teruskan menyokong mereka, teruskan menyokong TV3. Setelah kau ku miliki. Kenapa sedih-sedih ni? Apa sedih-sedih ni? Baru start melodi dah sedih. Kita nak cerita benda-benda panas. Tak tahulah macam tak naklah mimbar benda-benda yang lama tu. Oh, ni cerita Ara Johari ni. Oh, tu lah dengar cerita kan. Dia sampai delete gambar lama-lama dia dekat Instagram. Ya, betul tu. Tak nak mengimbau kenangan lama. Apa jadi ni? Tapi kenapa? Kenapa nak delete semua benda? Itulah, kita nak tahu gosip ni. Kena duduk, lepak, makan. Nasi lemak lapar sangat yang ni. Air belanja lah kita. Alah, dah kaya pun nak belanja. Susah lah Bishima konsert back to back kan. Kena ikut sikit walaupun kaya. Kak, dapat nasi lemak. Dapat kopi O pula. Ui, sedapnya. Mantap, bro. Oh, mantap, bro. Tapi bila nak makan? Apa? Makan sekejap lagi saya belanja. Tapi itulah dengan cerita. Otak ni fikir makan. Kau fikir makan je kan? So payment dapat, makan pun dapat. Job back to back kau lah patut belanja aku. Dia pun job tak penting. Tapi dengan cerita nasi mak kopi, dah ada pengacara baru semua. Siapa? Jangan pukul. Tengok je. Dia nak pukul aku. Tapi semua dah pukul. Boleh, boleh. Pukul jangan. Pukul jangan. Sorry dah Ain. Jom lah kita tengok. Selepas 6 tahun berehat, program Bual Bicara popular waktu pagi Nasi Lemak Kopi O NLKO kembali menemui penonton bermula 17 Januari 2024 setiap hari Rabu hingga hari Jumaat pukul 10.30 pagi selama 1 jam di TV9. Lebih istimewa, NLKO musim baru menampilkan 10 hos yang ceria dan bertenaga iaitu Era Fazira, Fizo Omar, Fakrul Radi, Heliza Helmi, Baz Zaizan, Afiza Azmi,
Sari Abdullah, Irfan Ali, Syamira Nazir dan Kila Syahira untuk membincangkan pelbagai topik menarik yang merangkumi gaya hidup, kesihatan, kecantikan, fashion, makanan dan lain-lain. I can say this is the best version of nasi lemak kopi O sebab tim yang sama daripada dulu, pengacara mungkin bertukar. Kalau dulu mungkin orang suka tengok saya bersama trio Ahad lah. Saya digandingkan dengan AG, dengan FBI, dengan Talib. Cuma kali ini trio Ahad tak ada, tetapi dia ada something yang berbeza sebab setiap orang kita cuba bawakan karakter yang berbeza. Saya menjadi Abejo di dalam nasi lemak kopi O, so kita bawa karakter Abejo. You all akan tengok morning talk show yang penuh dengan warna-warni, insyaAllah. Kita sangat bersyukur kerana jenama yang ikonik ni, program yang ikonik ni kembali ke TV9. NLKO musim baharu ni dia memang ada misi yang jelas. Tentu sekali yang paling menyeronokkan bagi penonton adalah untuk dapat melihat legenda seni tanah air Era Fazira untuk bersiaran di TV9. Bila cakap nasi lemak kopi O je kan, energi yang kita nak sampaikan menerusi host kita adalah pada waktu pagi. Gear kita macam gear 5 tau. Kita tak nak nanti orang lemau je kan. Kita nak bertenaga. Kita harap bila penonton menyaksikan nasi lemak kopi O, mereka akan manfaat daripada kisah-kisah yang kita paparkan. Sebab kita kat belakang ni nasi lemak kan, kat belakang ni kita tengah masak sambal. Dalam sambal tu mungkin kita akan tambah rendang, kita akan tambah kerang. Dapur NLKO ni sentiasa berasap dan tunggulah apa kejutan yang kita akan, siapa yang kita akan bawa ke studio. Saya memang telah menjangkakan bahawasanya nasi lemak kopi O ni dia bukan sekadar mengacara. Dia ada benda-benda yang lasak yang di luar daripada kebiasaan sebagai pengacara. Itu adalah my expectation dan memang betul lah bagai dikata nasi lemak kopi O ni dia memang satu program yang ceria, yang ada macam-macam rasa di dalam nasi lemak. Dia lebih vibrant daripada program-program biasa. Setiap hari konten kita berbeza. Setiap kali itu kita akan memberi inspirasi yang berbeza. Jadi adalah lebih afdal. Lebih baik sekiranya anda setia di kaca TV anda setiap hari Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi. Hanya di TV9. Seterusnya dalam melodi, kita ada penyanyi terkenal Ara Johari. Apa pula cerita kali ini? Jom kita bersama wartawan melodi di lokasi. Hello Ara, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Buat apa kat sini? Ada apa? Saya hari ini support konsert Mahal ini sebab saya adalah peminat dia. So saya datang kat sini untuk mendengar karya-karya Mahal ini. Takkan setakat dengar bila Ara punya pula. Itu adalah impian saya untuk membuat satu konsert yang besar macam ni. InsyaAllah ada rezeki nanti kita boleh plan slow-slow. Mungkin tak seramai ini, mungkin kita boleh buat kecil dulu. Kalau Ara nak buat konsert macam ni, mestilah perlukan peminat. Tapi kita tengok Ara macam cuba untuk hilang peminat dengan memadam gambar di Instagram. Pandai awak link kan cerita. Saya memadam gambar-gambar saya tu kerana kita dah masuk 2024. Tahun ni adalah pembaharuan bagi saya. New year, new me. So Ara nak buang benda-benda lepas, tak nak kenang benda-benda lepas apa yang dah jadi. And Ara pun officially tidak bersama management label saya yang sebelum ni. And Ara nak mulakan career saya sendiri untuk menjadi seorang independent artist. Hopefully lah apa yang saya buat kali ni betul. Apa yang akan jadi dengan saya nanti, kita serahkan kepada yang atas lah sebab dia yang tahu rezeki kita kan. Apa yang menyebabkan Ara meninggalkan label management tu sebenarnya? Ada pergaduhan yang terjadi ataupun ada masalah dalam main? Pergaduhan, nak cakap pergaduhan memang tak ada. Cuma saya sudah 7 tahun bersama management saya sebelum ini. Saya rasa sudah cukup untuk saya bersama label dan saya pun tak tahu apa akan jadi lepas ni sebab diorang pun banyak tolong saya dulu macam mana wujudnya Ara Johari disebabkan management saya. Tapi untuk kali ni kita tengoklah macam mana saya boleh build something untuk menjadi lagi besar. Adakah pemadaman gambar di Instagram berkait dengan Ara kata nak menapis followers lelaki? Saya sebenarnya tak tapis pun peminat lelaki ke nak follow ke apa, saya tak tapis. Itu adalah hak diorang dan juga saya tak nak menghalang. Apa yang jadi dekat Ara sebelum ni bukannya disebabkan lelaki, disebabkan seseorang. Saya tak salahkan lelaki. Sebab kadang-kadang perempuan pun boleh jadi macam tu. Ara sekarang ni cuma dalam langkah berjaga-jaga je. Nak kata trauma, memang dah tak ada trauma dah. Alhamdulillah, getting better. Okey, soalan yang sensitif sikit lah. Kita bukan nak body shaming ataupun apa, tapi kita melihat Ara macam hilang berat badan, nampak kurus sikit. Sebenarnya saya tak hilang berat badan, saya makin naik berat badan sebenarnya. Ara adalah seseorang yang bila makan banyak pun, dia tak naik. Mungkin sebab genetik, sebab mak ayah saya pun kecil. Contohlah sekarang 48, nak maintainkan 52 ke atas tu kejap je. Dalam seminggu, pas seminggu tu senang gila nak turun. Orang cakap best lah, tapi bagi orang yang kurus tak best pula dia terlampau kurus. So maksudnya apa yang terjadi dekat Ara tak ada sampai mengakibatkan depresi ataupun masalah mental yang lain ke? Tak ada, so far tak ada. Alhamdulillah saya tak ada masalah mental ataupun gangguan jiwa ke apa ke, tak ada lagi lah. So far saya mengawal je dengan baik. Ara kelihatan shaking kat sini, Ara okey? Dia macam takutlah seorang melodi ni. I don't have time for you guys, sorry. Mungkin dia ni jilat macam sebenarnya memang rasa tak sihat lagi. Bila saya baca pun, okey, tak apa. Dia tak tahu lah apa yang saya nak cakap. Saya sendiri akan tampil buat penjelasan. Jangan menyesal kemudian hari. Biasa, aduh, tolong lagi kuat lagi boleh tak? Lagi kuat lagi. Dia tak rasa lah. Kuat lagi pula. Lagi.
Baru. Okey, macam itulah. Kalau nak buat baik dengan saya akan bagi awak job. Kalau buat baik dengan awak dapat job? Dapat. Buatlah baik lagi. Pandai sih. Inilah trend. Jangan tiru gaya ini dan aksi ini. Ya, jangan. Inilah trend zaman sekarang. Ya, betul. Tak payah. Kita biar naik dengan usaha kita sendiri. Awak nak cakap pasal siapa ni? Awak cakap pasal Muaz Zabir? Bukanlah. Tak baik kita tuduh bagi dia tau. nasihat. Apa salahnya kita Baby Shima bagi nasihat? Alah, awak nak tuduh dia. Dia nak elok. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baby Shima, lepas habis show ni pergi mana? Nak ikut tak saya? Jom. Awak ni liar juga. Macam Syarif Nur. Awak nak cakap kan? Bukan kita nak cakap awak ni kan? Dia didakwa lah. Nanti kita kena kecam. Tapi dia macam budak baik kan? Yelah, tapi orang kata juga dia didakwa liar. Belajar pun bijak. Ya. Takkanlah liar kan? Takkanlah. Mungkin cerita-cerita orang ni. Biasalah mulut orang kan? Awak mungkin. Tak. Tak. Baby Shima selalu kena kecam dia liar tapi tak kan? Taklah, Shima baik. Walaupun kena kecam tapi baik. Tapi itulah kawan-kawan. Tak ada orang yang baik mengaku baik lah. Tahulah tinggi. Janganlah halang kita. Minta maaf. Kamera awak juga kan? Tak boleh dia tengok. Kita tengok betul ke dia liar? Kita tak sabar nak tengok ni. Betul ke? Jangan ikan tu betul ke? Kan? Ini dia pelakon yang sedang meningkat naik, Muaz Zabir. Wah, semakin aktif ya dalam industri seni tempatan. Tapi itulah dalam pada yang suka pasti ada sahaja yang iri hati. Ish. Sudah-sudahlah tu. Kesian abang Muaz kita ni. Sebenarnya ada juga, kita punya industri ni tak besar. Muaz pun ada dengar pasal julukan anak emas. Tapi bagi Muaz, benda tu bukanlah perkara yang tak elok pun sebenarnya. Muaz pun bersyukur. Cuma Muaz nak cakap ada benda yang tak sepatutnya orang cakap, tak payahlah cakap. Which is, dia ni anak ikan, dia ni kuat kipas, mungkin dia ni jilat macam benda tu yang buat Muaz tak senang. Manusia ni memang hasad dengki tu memang sifat manusia tu. Tak eloklah kalau kita nak berkata sedemikian kepada orang yang kita tak kenal pun sebenarnya. Kita pun tak tahu apa effort dia, apa usaha dia untuk sampai ke sini, apa yang saya lalui. Ini adalah satu dakwaan yang agak berat juga sebenarnya. Boleh mencalakan juga image ataupun nama Muaz dalam industri ni kan mungkin. Zaman sekarang ni Muaz, fitnah itu boleh diambil tindakan. Adakah Muaz akan mengambil tindakan untuk orang tersebut? Tidaklah. Saya ni seorang yang tidak sukakan masalah. Selagi saya boleh telan, saya telan. Selagi saya boleh hadam, saya hadam. Tapi nasihat dia, janganlah kita berlebih-lebih. Kepada siapa yang bercakap perkara tersebut, kalau ada rasa tidak puas hati dengan saya, bolehlah berjumpa dengan saya. Ataupun saya ada buat salah dengan awak secara lisan ataupun perbuatan, boleh jumpa saya. Saya dengan senang hati, dengan terbuka hati memohon maaf. Tolonglah, jangan kita sebarkan perkara-perkara yang tidak betul tentang orang lain. Sebab benda ni boleh kacau orang tu punya emosi. Cuma saya memberi nasihatlah kepada dia supaya tidaklah cakap perkara sebegitu kepada saya maupun orang lain. Aisyah, tadi dah nampaknya naik atas stage, sentiasa dipanggil sebenarnya. Tak expect. Tahun ni I memang betul-betul nak enjoy the show. Memang nak tengok show hari ni. Betul-betul kita terlibat pula, alhamdulillah. Sebenarnya kita dapat info dari netizen. Ramai yang kata macam you seolah-olah terkinja-kinja di event-event. Siapa yang terkinja-kinja? Saya. Azam. For me, kita datang konsert tu, kita kena memberi semangat kepada artis tersebut. Maybe sebab I pun seorang yang extrovert. Tapi again, kalau teguran itu adalah teguran yang baik, I ambil dengan sebaiknya. Next time kita sopan lagi sikit. Tapi tak boleh juga. Tengok lagi-lagi mahal ini. Jangan buruk. Tak boleh sopan. I rasa kan, kinja-kinja kat konsert boleh. Jangan di tempat lain. Maybe cara you, perwatakan you, pakaian you mungkin menjadi sasaran netizen di luar sana yang menganggap, okay, you ni sebagai wanita yang begitu. Okay, Aisyah ambil teguran yang baik semua dengan sebaik-baiknya. Tak apa, saya terima sebab mungkin ada teguran yang baik. Apa-apa pun Aisyah nak kata, kalau pergi konsert, have fun je. Tapi again, kita santai-santai juga. Tapi kalau nak jadi hebat-hebat, boleh join team saya. Aisyah, dengan perwatakan you ni, mungkin masyarakat di luar sana menganggap you mudah didekati. Pengalaman you pernah tak didekati jejak-jejak kemiang ni lah? Didekati sampai sebegitu tak ada. Tetapi kalau being catcalled quite several times lah. Sebab I rasa catcall tu tak kira lah you berpakaian macam mana pun, you akan tetap akan di catcall. Sebagai seorang wanita, you kena teguh menghadapi benda-benda macam tu lah. Pernah tak yang seteruk-teruk diajak ke
Tiada. Alhamdulillah tak ada. Sebab everywhere I go, so far I'm with my mom, my dad with my manager. So far selamat lah. Kalau I keluar dengan kawan pun, kawan-kawan I is very protective of me. Diorang tak pergi tempat-tempat yang bukan-bukan lah. Once you ingat your parents, no matter how you artis ke orang biasa ke, you akan berdiri di jalan yang benar. Macam speech pula. Tapi betul lah, apa yang I selalu simpan dalam I punya pendirian. Apabila you selalu ingat siapa yang membesarkan you, kenapa you jadi macam ni, ingatlah, berlandaskanlah dengan yang betul lah. Tipulah kita sebagai artis kalau tengok komen-komen tu kita rasa macam tak pernah geram. I sempat juga kena panic attack, benda-benda macam tu. Tapi I think lama-lama kita dah jadi artis, I think dah kebal dah dengan kata-kata semua tu. Memang kita hidup sebagai artis akan ada baik dan buruk, so kita kena hadapi semuanya dengan santai. Mungkin ada di luar sana yang menganggap you mudah didekati apa semua. Sekiranya mereka ada terfikir untuk mengajak you ke bilik tidur apa semua, apa mungkin kata-kata tegas you buat mereka di luar sana? I rasa even mengajak ke mana-mana pun, nak tanya pun I rasa akan carry jugalah kalau nak tanya Aisyah. Even benda tu pun memang tiada dalam agenda Aisyah lah. Apa yang Aisyah boleh katakan, nak berkawan boleh, tetapi janganlah ada niat jahat. Sebab kita ni, walaupun kita artis, kita manusia biasa juga. Jadi you boleh sangka dakwaan yang mengatakan you adalah wanita liar atau apa saja yang mungkin perkataan negatif buat you sendiri. Spekulasi tu kita tak dapat nak bagi tahu macam, entahlah aku tak macam ni semua-semua. Tapi I rasa sekarang zaman social media, orang pun boleh tengok dengan sendiri live update artis itu, termasuklah Aisyah. So I feel like the true colours in there pun dah boleh kita tengok. So orang yang judge tu mungkin orang yang tak follow kita dalam social media. Itu je lah yang Aisyah boleh katakan. So follow lah kita di social media. Tak baik tau tuduh Aisyah Reno. Itulah Ain lah tadi cakap macam tu. Kita cakap. Tadi ada. Ain Ya, oh, sorry lah. Minta maaf lah. Minta maaf. Kita ingatkan semua orang sebenarnya ni berita gembira guys. Finally tiket AJL 38 dah buka kembali. Tapi kali ni bukan untuk siapa yang ada akaun tonton je. Tapi semua orang pun boleh beli tiket kali ni guys. Tiket dah start boleh beli esok tau. Jam 11 malam. Jadi korang boleh cepat-cepat dapatkan tiket AJL 38. Sebab maaf nak cakap lah, orang kata tiket dah nak habis. Jadi alami sendiri kemeriahan Musicaverse secara live di Axiata Bukit Jalil. Ain, Shima nak tanya Ain dari tadi tau. Shima tunggu je bila nak habis ni. Macam seram je Shima ni. Ya. Okey, apa? Ain, macam ni lah. Kalau lah Ain dimadukan je. Kalau. Shima pun nervous. Naik bulu rumah. Soalan apa ni? Ya. Naik bulu rumah. Geli aku. Kalau lah Ain. Subang dia jatuh. Okey, teruskan soalan 1 minit setengah. Tu lagu setengah. Kalau lah Ain dimadukan, Ain rasa Ain boleh terima tak? Okeylah, kita apa kata kita terus je lah story tu soalan kau ni boleh bawa gaduh ni. Tak sabar nak kau suami aku. Ya ke tak? Tak nak lah. Shima jangan tanya sampai tadi Shima. Aku tak boleh jawab tau depan TV Shima. Tapi aku tahu kau nak cerita pasal siapa. Ya. Pasal Abang Faizal Ismail kan? Tak tahu ya, tapi dengan cerita lah. Macam tu lah. Nak tahulah juga betul ke tak. Orang kata dia ada 2 isteri Ya, orang kata. Tu kita nak tahu betul ke tak. Cerita tu nanti kita dapat tahu. Tapi itulah kita dengar berita juga. Pasal Abang Ali ekspedisi. Kenapa? Dengar cerita dia tak berapa sihat. Hari tu macam dia ada terkena penyakit sampai ditidurkan Shima. Ya Allah, kesian. Jadi jom kita nak tahulah juga keadaan dia macam mana kan. Jom kita tengok. Terima kasih Allah yang memancarkan sinar cahaya petunjuk jalanku pulang. Ini pula cerita tentang pengacara dan penyampai radio terkenal Faizal Ismail. Pada tahun 2022, beliau didakwa sudah bernikah lain di Tanah Suci Mekah apabila video seorang individu mengaku sebagai saksi beliau. Alamak, tak baik tahu buat tuduhan seperti itu. Masya Allah, ini benda ni 2 tahun ya. Saya tak sangka ditanya balik hari ini. Memang ramai yang cuba mendapatkan komen saya. Ketika itu saya ambil langkah untuk berdiam diri. Saya faham kenapa perkara itu jadi, kenapa ia disebarkan oleh pihak yang ketiga. Pihak ketiga ni saya pun tak tahu siapa, kenapa dia keluarkan. Yang saya pasti pada ketika itu saya ada berkonflik dengan satu pihak, itu syarikat umrah. Akhirnya saya ambil langkah untuk tarik diri begitu sahaja daripada syarikat tersebut. Ketika itu saya banyak berkeras dengan pihak lagi satu itu, menyebabkan akhirnya saya rasa benda ni, video yang mengatakan saya ni dia berlaku katanya di Mekah. Akhirnya di sini ini satu fitnah yang besar kan. Apa tindakan abang bila mengetahui perkara ini? Saya ambil langkah, saya tidak akan ambil apa-apa. Satunya fitnah dia tu bukanlah
fitnah poligami. Fitnah poligami bukan dosa yang besar, tapi dibolehkan oleh agama. So saya nak melatah daripada segitu, kenapa benda tu bukannya khusus ditujukan kepada saya, tapi tak tahu kenapa saya rasa macam seolah-olah dia disuruh oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeluarkan video tu. Bagi saya tak ada masalah. Cuma of course dengan isteri saya kena berterus terang, saya bagi tahu apa yang berlaku dekat sana, apa konfliknya, dan dia pun sendiri terlibat dalam urusan untuk bersama dengan jemaah tu. Dia pun faham masalahnya berlaku dan dia di sebelah saya. Itu je yang saya boleh cakap. Tapi abang tidak pernah melatahlah dengan orang kata fitnah-fitnah sebegitu kan? Tidak, saya memang akan selalu ambil langkah berdiam diri. Yang paling penting sekali, support system daripada isteri saya dan keluarga saya. Walaupun mereka tahu tentang isu ni, kalau benda tu melibatkan dosa, jenayah, salah besar, maka saya sendiri akan tampil buat penjelasan. Okey bang, kalaulah orang masih beranggapan abang berkahwin dua atau berpoligami, apa yang abang ingin katakan? Begini, saya Faizal Ismail, sebenarnya saya hanya ada seorang isteri saja sekarang ini. Jadi isteri saya bernama Nur Azlina binti Ahmadin. Seandainya kata kalau saya betul-betul berpoligami, jangan kan? Sekarang ni saya boleh cakap saya tidak ada isteri yang lain. Itu pun kadang-kadang boleh jatuh daripada segi talak dan sebagainya. Jadi ini benda ni bukan main-main, dan saya kata saya hanya ada seorang isteri. Seperti mati hidup semula, itulah yang dialami oleh penyanyi rock legenda Ali Ekspedisi yang pernah diserang penyakit sehingga beliau terpaksa ditidurkan. Dan baru-baru ini, Melody sempat bertemu beliau untuk mendapatkan perkembangan terkini Ali Ekspedisi. Syukur kepada Allah kerana beri saya yang kedua kali untuk hidup semula. Syukur sangat-sangat kepada semua orang yang berdoa saya ingin mengucapkan terima kasih. Sebenarnya memang rasa tak sihat lagi, tapi sebenarnya saya masih kuat lagi, masih nak berkarya lagi. Kalau boleh semua orang bagi support kepada saya supaya saya terus berkarya. Doakan saya lah semoga saya cepat sembuh. Penyakit yang abang lalui ni seperti perlahan untuk melontarkan kata-kata. Macam mana keadaan abang yang sekarang? Bila bercakap tu lambat sikit sebab nak fikir. Bila cakap tu fikir. Tapi kalau nak suruh menyanyi, insya-Allah, alhamdulillah, insya-Allah boleh lah. Memandangkan dengan penyakit yang abang hadapi ni, abang terpaksa menolak beberapa job. Saya kena terima. Ada-kala kalau masa kita rasa macam tak boleh, kita cakap tak boleh. Macam ceramah, motivasi nak bercakap kan, saya cakap terus terang saya tak boleh. Kalau menyanyi, insya-Allah boleh. Sekarang ni abang dah berhijrah ke arah yang lebih baik. Ada rasa tak yang mungkin penghijrahan abang ni menyebabkan ada yang tidak senang duduk dan ingin melihat abang jatuh? Astagfirullahalazim. Kita banyak beristighfar banyak. Semoga Allah bagi kekuatan kepada saya. Ada orang ada ujian dia. Macam inilah ujian dia. Tapi doakan saya lah, itu je yang saya cakap. Lain tak ada, tak berani cakap lagi. Insya-Allah. Abang ada kata-kata buat peminat ataupun orang yang tidak senang melihat abang sekarang ni? Allahu Akbar. Ujian memang biasa. Baik daripada kita, daripada orang yang tak suka pun ujian tu tetap ada. InsyaAllah kita terima dengan adanya. Terus menyokong saya dalam ekspedisi, dalam bidang nyanyian saya, dan saya terus berdakwah pada masyarakat lah, insyaAllah. Kalau ada rezeki berjumpa dengan beliau pun, alhamdulillah. Apa? Aku nak apa perhatian apa benda? Apa yang you boleh bagi benefit dekat I? Okey guys, masih lagi bersama kami dalam Melody. Kita masih ada lagi Baby Shima. Baby Shima? Ya. Dah tukar ya aksesori semua? Ya, nampak lain tak? Dah bersedia? Tak payah tunjuk macam tu lah ya. Oh guys, kita ingatkan berita gembira. Tadi kita cerita pasal AJL kan? Oh ya. Macam semua dah tak sabar untuk AJL 38 ni kan? Jadi jom ramai-ramai kita meriahkan. Kita ada meet and greet. Oh ya ke? Ya, AJL 38 pada Ahad ini. Sebab bila lagi nak ramah mesrakan dengan finalis kesayangan anda semua. Jadi jangan terlepas meet and greet paling ikonik Ahad 12.30 hari hingga pukul 6 petang bertempat di Pasar Seni Kuala Lumpur. Lepas tengok Melody ni, jom kita serbulah Pasar Seni. Ya, kena dekat serbu. je. Dekat sangat ni. LRT pun boleh sampai. Ya, betul. Okey. Apa? Memandangkan kita ada masa ni, ada banyak soalan panas yang saya teringin nak tanya Baby Shima. Kau ingat kau datang sini saja-saja? Aduh. Tak, kita nak tanya soalan kat Baby Shima lah ya. Okey. Baby Shima, kita tengok kalau ada konten-konten viral, Baby Shima mesti nak menyelit. Baby Shima memang sejenis yang suka attention, suka perhatian ke? Suka hati cakap kita nak menyelit. Bukan. Tak selalunya kan, Shima kan just buat macam parody je. Shima macam just nak lawak-lawak je. Tapi tak tahulah kenapa orang tengok muka Shima, orang rasa sakit hati sangat. Padahal Shima tak pernah kacau orang.
orang tau. Kita pun sakit hati. Kita satu hater tau. Sampai hati awak. Tak adalah gurau lah. Lepas tu, sebenarnya kalau korang nak tahu kan, Baby Shima ni banyak tau konsert kat luar, event-event yang mesti ada muka Baby Shima. Kalau ada event kat luar, ada je muka Baby Shima. Tapi nak tanya soalan panas lah kan. Ya. Yang selalunya kita tengok yang ajak-ajak pergi event ni kan, bila jemput Baby Shima ni mesti lelaki-lelaki. Baby Shima memang suka ke digelarkan macam okey, I memang paling seksi. Kalau bawa dandut bagi ke I. Baby Shima memang suka macam tu ke? Tadi kan tak ada pun jangan skrip. Bahaya juga Ain ni. Tapi kan Ain, biasalah. Kita kan penyanyi dangdut. Jadi bila dangdut, kita kena profesional, kena ikut kesesuaian dengan yalah, pembawaan kita. Tak apa. Dia nak cuba, nak tunjuk kita faham gelek tu. So Baby Shima memang awak memang sukalah dikenali dengan lelaki-lelaki digelai itu semua. Shima tak ada suka kan. Tapi dah orang pemikiran macam tu, kita tak boleh nak buat apa macam tu. Terlalu kuning sangat otak. Mari cuci sikit otak tu, bagi putih sikit. Kuning sangat. Jangan marah sangat. Sebab ada cerita lepas ni lagi marah. Oh ya ke? Apa tu? Dah tak sabar ni. Eliza suami dia kena tuduh macam-macam. Ya ke? Sebab apa? Ada orang kata dia scammer. Jom kita tengok. Scammer ke? Kenapa? Tak. Cerita sikit. Lama berdiam diri, akhirnya Heliza Helmi membuka mulut mengenai seorang pelakon bikin panas apabila mengaitkan nama suami beliau dalam satu kontroversi. Saya rasa insya-Allah satu Malaysia pun sudah faham dan mempunyai jawapannya. Kalau ada rezeki berjumpa dengan beliau pun alhamdulillah, sebab kita banyak kelas-kelas bersama dengan rakan-rakan selebriti. Saya tahu beliau seorang yang memang baik. Kita kan tak semua orang mampu menerima segala kecaman, tapi Heliza Helmi tenang je, kekal positif tu. La haula wala quwata illa billah. Maknanya tiada daya upaya melainkan Allah. Allah yang bagi rasa ketenangan itu. Jadi saya rasa macam alhamdulillah. Bila saya baca pun okey. Tak apa, dia tak tahu lah apa yang saya nak cakap, memang faham. Macam tu. Tak terkesan, tak ada apa. Malah kita nak doa yang baik-baik. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan, sebenarnya beliau bila berdoa untuk kita, contohnya tiba-tiba doa dia lagi kabul. Kita tak tahu. Jadi kita bersangka baik untuk semua orang dan membantu. Apa satu kata you buat mereka di luar sana yang sedang menghadapi ujian hidup tu, dugaan yang kita sendiri tak tahu apa yang sedang mereka alami? Saya pernah mendengar kata-kata daripada Mufti Meng. Dia cakap dari sudut perkataan alhamdulillah. Dia bagi tahu bahawasanya apabila kita tak dapat sesuatu tu, cakap alhamdulillah, sebab Allah yang tentukan ini bukan terbaik untuk kamu, tapi ini yang terbaik untuk kamu. Jadi saat kita ditimpa ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur dengan apa yang Allah tetapkan, sebab yang menjadikan perkara itu terjadi adalah Allah. Jadi ini yang Allah choose kita. So bila keadaan macam tu, hati kita akan lebih tenang insya-Allah. Tu berunding lebuh maya pulai ke kucing, mayu orang bujang ngasuh hatiku terkai, rindu hatiku medak pengaliku nuan bujang, rajin niaga belanja nemu megah hidup kenyawa, cukup imun daya ngasuh hati aku gila. Hujan Sarawak sigi mentas, hujan Sarawak sigi mayu sigap-sigap, nemuin tu apa indah berbahasa ke orang tuai, minda hatiku nyau berasai gidah. Aku tanya
Bujang Sarawak sigi mentas-mentas, bujang Sarawak sigi mayu sigat-sigat, nemu nyentuh apa indah berbahasa ke orang tua, minda hatiku nyau berasa gidang. Aku banyak udah asai gila bayar, tajak beribu batu sanggup aku nepan seperis, asal me aku uli pukul langkau sulu hati, anang tu saati aku nuan litih nuan nasi. Ini memang dah mengganggu I punya reputasi juga, mengganggu ketenteraman I. Jadi korang kat luar sana kena ingat sikit, mak bapak tak ada ganti. Mana kita boleh buat contoh? Mana dulu Aku tanya. Guys, masih lagi bersama kami dalam Melody. Kita ada bujang Sarawak di sini. Aksesori hilang dah? Hilang dah. Oh, hilang dah. Takut mana jatuh. Okey, Baby Shima, kita nak tanya soalan lah kan. Okey, macam kau lah, kalau kawan kau tengah berduka, tengah sedih, kau sejenis menyakitkan hati ke? Ke kau bagi galakan ke? Kau macam mana? Shima ni kan, tak ada nak menyakitkan hati orang tau. Tak baik tau buang macam tu. Kesian tau. Kita kena jaga hati dia. Betul. Kan? Especially bila tengah sedih semua kan. Lagi-lagi tengah sedih. Takkan kita nak buat dia lagi sedih. Betul. Kita kena bagi semangat kat dia. Macam tu. Kita ni nak tunjuk kat orang kat luar sana. Korang, kalau korang nampak orang tengah sedih, korang janganlah nak menyakitkan hati lagi. Kadang-kadang kita tak dekat situasi orang tu, korang tak tahu. Betul. Ni buat lagi sedih. Kenapa? Kesian Kak Zarina. Kita tengok baru-baru ni. Sampai nangis tu. Sampai maki-maki tu. Siapa maki dia? Awak ni kan, kita biar Kak Zarina yang jawab. Oh yelah, kita tak boleh jawab. tak sabar nak tahu tau sebenarnya. Awak tak sabar nak tahu, tapi kita nak ingatkan something lah. Kita nak nasihatkan Baby Shima. Kenapa pula? Awak kalau buat apa-apa kat luar ke, nak sign kontrak ke, ambil endorsement ke, nak jadi ambassador, awak kena jaga-jaga. Sebab apa? Sebab sekarang, dunia sekarang macam-macam Baby Shima. Kadang-kadang bila awak kata awak sign, ada orang kata tak sign, ada orang kata sign, awak tak sign. Ya ke? Bahaya tak macam tu? Bahaya. Jadi macam mana kita nak buat dia macam ni tak tipu-tipu Tak buat tipu-tipu? Tak boleh lah. Sebab itulah pentingnya ada kontrak. Oh iya Baby betul, Shima. kena ada kontrak. Kena jangan main ke belakang. Sorry lah. Nak pergi saya mana? Tinggi. Saya kena belakang dia nampak full shot. Okey, faham. saya minta maaf dah. Tapi betul Baby Shima. Kita tengok cerita baru-baru ni Rohaini kecoh satu Malaysia. Ke? Ada orang kata jadi Rohainis yang kecoh ni. Yang kecoh ni Rohainis lah. Ada yang kata ambil ambassador. Ada lepas tu dia kata saya tak buat apa-apa ambassador saya tak sign apa-apa. Yelah. Tapi dia lembut kan. Saya tak ambil ambassador saya tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa macam tu. Tapi belah sana pula kata dah sign. Macam mana ni? You kecoh. Kita ni sampai tak Baby Shima dah pakai cantik pandai depan. Yelah tu asyik pandai Ain je. Sebab Ain cantik kan. Kita tengok Ain je dah tadi tau. Tapi serius? Sebab tu kita tengok macam Rohaini punya kes memberi pengajaran lah juga dengan kita. Ya betul. Jadi bukan untuk kita je, untuk orang luar sana juga hati-hati. Ya betul-betul kena hati-hati. Apa-apa kena ada kontrak yang legal. Apa-apa yang korang buat korang kena baca betul-betul. Betul. Kita jadi kat Rohaini tu itulah kita bila tengok tu Baby Shima kita sampai tak terikut lah. Cerita dia. Kesiannya dia. Kenapa buat macam tu? Baby Shima pernah jadi tak macam ni? Ada juga lah kes macam tu kan. Tapi itulah kita ni kena baca dulu, teliti. Dah baca baru sign lah macam tu. Kan? Kalau tak bahaya. Tengok macam Rohaini takutlah jadi kat korang macam ni. Kalau korang nak tahu cerita lebih detail, apa kata korang tengok je lah. Kita tengok je lah. Awak jangan sign mata tau. Ain pun sama tau. Kat luar businessman tu. Saya apa-apa tak payah. Saya ada baca komen ni. Tak ada perasaan, kau memang kan kena bahasa aku yang kasar ni. Sebab aku tak suka cakap benda-benda yang kasar. Tapi kau memang
Pergi kau berambus daripada hidup aku ya. Pelakon dan usahawan terkenal Zarina Zainuddin sekali lagi menjadi sasaran netizen apabila menerima komen mengatakan beliau cuba meraih perhatian orang ramai ketika beliau membuat live berkongsi pengalaman kehilangan orang tercinta. Tak baik tau kata macam tu. Korang tak rasa barangkali? Semoga Kak Zarina terus tabah, okey? Sebelum tu Melody nak ucapkan salam takziah di atas pemergian arwah ayah tercinta baru-baru ini. Apa yang Kak Zarina boleh kongsikan? Saya sebenarnya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang bagi ucapan salam takziah, yang doakan arwah ayah saya. Alhamdulillah dia pergi pun dengan bulan yang baik, bulan Rejab. Jadi akak pun tak adalah rasa berat sangat. Kita sebagai anak kadang-kadang bila dia dah tak ada tu baru kita imbau balik kenangan dengan dia kan. Baru kita rasa bersalah. Allah, kenapalah aku tak bawa dia tahu rumah aku. Dia tak nak sebenarnya. Dia lagi selesa rumah dia kan. Akak pun sibuk kan. Tak tahulah kita sebagai manusia. Ada benda yang kita dapat buat, ada benda yang kita dapat buat. Tapi doa je lah yang kita boleh buat sekarang ni. Semoga Allah tenang sana dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seorang anak pastinya mahukan yang terbaik untuk ibu bapa mereka lah kan. Ralat tak di atas pemergian ini? Ada tak perasaan itu? Mestilah ada. Bila kita bercakap dengan dia, nanti ayah baik, nanti kita pergi sini ayah. Kita dah plan kan, ingatkan dia boleh baik, bersembuh kan. Biar Allah tu lagi sayang dia, Allah ambil lagi dulu kan. Raya tahun ni pun tak dapat raya dengan dia. Banyaklah Kak plan. Kita plan adik-beradik kan. Tapi yalah dengan keadaan kita pun sibuk, jaga anak dengan apa, dengan suami. Kita pun kadang-kadang terlepas pandang Memang sebenarnya kita take for granted sepatutnya kita tinggal semua tu tebukan pada ayah. Tapi benda tu dah, apa yang dah jadi tetaplah terjadi kan. Sebelum ni kita tahu kan Kak Zarina, walaupun berbagai kecaman diterima, pastinya takkan melenting sebegitu kan Kak. Ketika itu, apa yang Kak Zarina boleh katakan bila ada yang cuba mencari salah, mengatakan Kak Zarina cuba menangis dan mencari perhatian orang ramai. Komen Kak Zarina tentang itu. Saya pun minta maaf lah. Tak sepatutnya gunakan perkataan tu. Masa tu saya memang betul-betul marah. Memang masa tu saya agak emosi sebab kita baru lagi kan keadaan tu. Tiba-tiba orang kata nak cari perhatian. Perhatian apa? Aku nak apa? Perhatian apa benda? Akak cuma nak share supaya orang luar jadikan satu pedoman, satu iktibar untuk kita sama-sama tau. Sesama manusia. Kau ada bapa, aku ada bapa, kau ada mak, aku pun ada mak. Kita ada keluarga. Kita hidup semua berkeluarga. Jadi apa yang kesalahan yang aku dah buat ni korang jangan buat. Kak Ina baru kelengan ayah. Jangan jadi macam Kak Ina lah. Korang masih lagi ada ayah. Hello lah. Jumpa dia. Gembirakan hati dia. Beli apa yang dia nak. Bagi dia seronok. Bagi dia rasa dihargai. Sementara dia ada. Sebab bila dah tak ada, korang nak apa pun tak guna lagi dah. Korang nak buat balik, benda dah tak ada dah. Keluar air mata bandang lah pun tak boleh buat apa dah. Jangan menyesal kemudian hari. Orang kata menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian dah tak ada guna. Rohainis didakwa langgar perjanjian. I dah bekerja dengan local brand, international brand, lebih daripada 40 brand. Kalau Anis pernah ada masalah, mesti dah pernah dengar sebelum ni. Ini kali pertama ada masalah sebegini. Kalau you tak dapat payment, you nak teruskan tak? Ada ke orang nak bekerja tanpa bayaran? Kalau I rasa I nak buat charity, I memang nak buat charity lah. Ini saya bekerja, you have to act professionally lah. Sebelum ni, orang pernah plan dengan Anis, nak tak kita tulis story pasal you yang tak baik dulu untuk tarik wartawan untuk cover story ni, naikkan brand kita. Of course, saya tak setuju. I kata, ni selfish lah. Kalau you nak memburukkan I demi menaikkan nama brand you, this is not fair. Bila I tak setuju tu, of course dia orang unhappy. Masa tu I dah rasa something is not right. Kalau benda ni baru tak apa tau, dah 11 bulan. Kenapa sekarang baru tiba-tiba nak buat PC? Adakah barang you dah nak expired and then you nak jual ke customer? I tanya tau. Kalau betul, tak baiklah buat macam tu. Kesianlah pembeli-pembeli. Not only that, you menganiaya I pula. Kita ada bukti-bukti WhatsApp. You minta consideration daripada I. Boleh tak kalau kita tak bayar Anis dulu, tapi Anis buat kerja dulu? I cakap, mana boleh? Tak ada siapa yang nak bekerja secara percuma. You tak tahu pun payment you tu akan masuk ke tak. I kata okey tak apalah, rasanya kita tak perlulah teruskan kolaborasi. Kalau I tak ada sign kontrak, kenapa dia cakap I duta dia? Buktikan, tunjuk, post je dekat IG, boleh tag I sekali, tag semua media. Kalau ada I sign kontrak dengan korang, masa datang jumpa dengan Anis, orang minta jasa baik Anis, bantu dia orang sebab dia orang pun baru nak mula. Cara tulis kontrak pun of course lah I rasa ragu-ragu. Berapa banyak kontrak dah I sign. Bila baca kontrak ni I cakap kontrak apa ni? So, of course lah I tak nak sign. Kenapa you boleh mention I tarik diri untuk menjadi duta? Sebab I memang bukan duta you. Kalau ada, kemukakan. Bukti semua masih ada. Dia orang message I minta jasa baik untuk buat kerja tanpa bayaran dulu. Dia orang akan termalu balik. Sebelum mereka membuat keputusan untuk nak buat PC, ada tak dia macam cuba hubungi you? Tak ada langsung. Benda ni kelakar. Apa yang dia orang tengah buat ni, dia orang fikir tak dulu? I tak tahu apa yang dia orang cuba buat. I tak pernah bersetuju pun untuk jadi duta you. Kenapa you nak mendesak I
I memaksa I untuk I sign kontrak dengan you. Implikasi terhadap reputasi you, maruah you, image you sedikit sebanyak tercalak. Adakah you terkesan? Bila you sebut macam ni, I dah mula terfikir betul juga. Kalau orang tak tahu, orang akan ingat benda ni betul. Ataupun brand-brand lain ada niat untuk ambil I sebagai duta, diorang risau. Sedikit sebanyak tercalak. Tapi diorang pun boleh tengok berapa banyak brand dah I bekerja sebelum ni. Netizen bijak-bijak belaka. Diorang lebih tahu. Selama 10 tahun dalam industri, I tak pernah melanggar apa-apa kontrak. Kalau I memang bermasalah sebelum ni, mesti dah ada kan. Dari situ pun boleh nilai sendiri. Adakah Rohainis bakal mengambil tindakan sama malu? I rasa macam angin lalu je. Sedikit sebanyak menggelikan hati I. Merepek sangat sebab macam kebudak-budakan. I tak terfikir untuk ambil tindakan apa-apa buat masa sekarang. Kalau benda tu tak melampaui batas atau tak ada impact yang besar. I value my time and energy untuk I nak bagi attention dekat diorang ni. That's what they want. So, I tak nak bagi. I pun tak expect benda ni akan berjadi. I pun layan diorang dengan baik. Diorang datang rumah I, duduk kat rumah I berbincang sampai 2-3 pagi, mengganggu waktu tidur I. I thought diorang baik. Apa motif you untuk buat PC sebenarnya? You petik nama artis untuk free marketing. You menganiaya orang in order untuk you punya kepentingan sendiri. Tak baiklah. Timbullah ilmu dengan founder-founder yang berjaya. Ini bukan caranya. Rohainis tak cepat koyak. I rasa ni angin lalu. Gimmick ni kalau nak buat, at least plan dengan I don't get the memo. Benda ni dah basi. You guna cara lain. You memaafkan ke tidak individu tersebut? I bukan mudah untuk you permainkan. Try again next time. Definitely I tak maafkan. I rasa dari awal lagi niat dia memang dah tak baik. Ni siap panggil buat PC. Berat untuk I nak maafkan sebab ini dah mengganggu I punya reputasi. Mengganggu ketenteraman I. I tengah sibuk dengan kerja. Kalau you menyusahkan hidup orang, macam mana you nak berjaya? Surat saman dah sampai ke you? Tak ada pula. I tunggu. I memang terbuka. Kalau betul diorang nak saman, I ada berbincang dengan lawyer I. Lawyer I gelak. Kalau ada ruang untuk berjumpa dengan pihak tersebut, you nak ataupun you tak nak langsung kasih chance? I don't have time for you guys, sorry. Nak layan pun tak ada masa. Diorang ni memang rare species selalunya. Orang yang berhutang dengan kita, dia akan hilang. Diorang berhutang dengan I, tapi diorang yang muncul. Apa ni? Macam kelakar. Diorang minta jasa baik I untuk sabar. Diorang ingat I ni adik-adik diorang. Tunggu kita punya payment masuk dan kita buat payment dekat you. I was like, kalau tak bayar payment I tu tak apalah. Tapi kalau boleh, jangan lupa bayar payment videographer kita masa event tu. Kita busy. Kalau awak free, mungkin awak boleh cari pasal dengan orang yang free juga. Kesiannya Ain. Takut kan? Seram lah macam tu. Lepas ni kita kena hati-hati lah kan? Betul. Tapi satu benda je nak puji pasal Rohainis ni. Apa dia? Marah pun lembut kan? Adakah Simai lembut macam dia? Lembut tak kita? Lembut. Lembut. Shima lagi lembut dia tu. Kita biasa tengok dah Shima marah-marah dekat media sosial tu. Lembut Shima. Lembut kan? Shima tahu Shima lembut. Tapi betul lah Shima kan? Tengok Rohainis tu. Lembut betul. Itulah kita orang cakap berdua tadi. Kalau kita orang marah, lain jadinya. Kak Michelle jauh. Tapi lagi-lagi Ain. Cuba tengok sikit Ain marah apa dia. Engkau, barang kau dah expired ke? Sebab tu kau nak guna ke artis. Tolonglah guys, guna marketing lain. Kalau aku. Sebab tu jadi dekat Rohainis sebenarnya. Shima jadi takut. Kan? Seram kan kalau aku? Lembut Rohainis jawab. Ya lembut kan? Okay. Thank you so much baby Shima. Sebab masa pun dah habis dah. Dah nak habis. Sudah tak sudah dah habis dah. Kan? Nak lagi. Nak lagi kena call lah producer tanya episod seterusnya. Okay, thank you so much baby Shima sebab sudi bersama kami, menghibur kami, nyanyi lagu Bujang Sarawak tu. Bahasa satu apa pun tak faham. Tapi sedap. Tapi sedap kan? Sedap. Nak kena belajar lah balik rumah. Tengok translate balik. Kita translate, lepas tu kita tengok maksud dia apa kan? Okay, ucapan lah mungkin untuk semua yang menonton. Thank you to Ain sudi dengan Shima hari ni. Okay, thank you Melody untuk hari ni. Dan terima kasih kepada semua penonton setia kita Melody. Dan jangan lupa support lagu terbaru Shima iaitu Bujang Sarawak. Siapa yang Bujang Sarawak tu bolehlah komen nanti dekat YouTube baru rilis hari ni. Kita baru rilis. Baru rilis ya? Di YouTube Zibo Entertainment. So korang boleh search Bujang Sarawak dan jangan lupa like, comment and share, okey? Saya tapi saya orang Sarawak tapi tak bujang lagi lah. Taklah. Okeylah. Tapi boleh dengar juga kan? Boleh dengar. Okey, thank you so much baby Shima. Thank you so much untuk semua yang menonton kami hari ini. Jangan lupa tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Bye.